Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Syafiqah binti Yahaya bersama dengan dua orang rakan pembentang iaitu Iman Alia binti Arifin dan Nurul Farah Anis binti Johari akan membuat pembentangan yang bertajuk Pembinaan Keluarga Tanpa Ikatan Perkahwinan daripada Perspektif Barat dan Islam serta kesannya terhadap pembentukan masyarakat. Sayang sejati, seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan menjelaskan takrifan keluarga. Menurut Zahra Hussein 2017, istilah keluarga ditarifkan sebagai sebuah institusi kecil yang diiktiraf berasaskan perkahwinan, hubungan keturunan dan mereka hidup sejahtera secara bersama. Dalam Islam juga, ikatan kekeluargaan itu haruslah ditandai dan didahului dengan ikatan perkahwinan yang sah. Walau bagaimanapun, berbeza pula dengan konsep kekeluargaan di Barat pada masa kini yang mana ia telah berubah dan berbeza dari zaman sebelumnya. Hal ini kerana terdapat ramai wanita pada masa kini yang berseorangan dalam membesarkan kanak-kanak sama ada dengan berkahwin atau tidak. Bukan itu sahaja, kanak-kanak juga banyak dipelihara oleh datuk dan nenek atau pasangan homoseksual. Perkara ini dibuktikan berdasarkan sebuah kajian yang dilakukan oleh Pew Research Center yang menyatakan bahawa kebanyakan orang Amerika menganggap ibu bapa tunggal yang membesarkan anak-anak adalah keluarga. Selain itu, pasangan tidak perlu berkahwin untuk menjadi sebuah keluarga dan mereka juga tidak perlu daripada jantina yang berlainan untuk dikatakan sebagai sebuah keluarga. Keanggotaan keluarga dalam perspektif Barat terdiri daripada dua bentuk, iaitu keluarga asas dan keluarga luas. Bagi mereka, keluarga asas dianggotai oleh suami, isteri dan anak-anak, manakala keluarga luas pula mencakupi selain daripada keluarga asas, iaitu anggota lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Namun, konsep keanggotaan keluarga ini adalah berbeza dalam pandangan Islam. Menurut perspektif Islam, tidak wujud istilah keluarga asas atau keluarga luas seperti konsep keanggotaan keluarga yang dipegang oleh masyarakat Barat. Dengan demikian, keanggotaan keluarga dalam Islam adalah selaras dengan konsep muhrim, iaitu ahli-ahli keluarga yang tidak boleh membatalkan air sembahyang. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa konsep keluarga dalam Islam merangkumi konsep keluarga yang luas. Seterusnya, saya akan menerangkan pula berkaitan dengan pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan daripada perspektif Barat. Secara umumnya, pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan dalam masyarakat Barat boleh dikatakan menjadi satu budaya yang biasa bagi mereka dan ia turut diamalkan sehinggalah ke hari ini. Dalam konteks ini, kita boleh samakan ia dengan budaya bersekedudukan. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan bersekedudukan? Istilah bersekedudukan boleh difahami sebagai apabila dua orang hidup bersama dan melakukan hubungan seksual tanpa berkahwin. Di Barat, budaya ini bukan sahaja berlaku dalam golongan muda, malah ia juga turut berlaku dalam kalangan orang yang lebih tua yang telah bercerai, di mana apabila mereka bertemu dengan pasangan lain, mereka lebih rela memilih untuk bersekedudukan berbanding dengan berkahwin. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian besar masyarakat Barat menganggap budaya ini sebagai eksperimen awal sebelum mereka melangkah ke fasa perkahwinan yang sebenarnya, iaitu perkahwinan yang sah. Ada juga pasangan yang terus memilih untuk kekal bersekedudukan dan menganggap ianya sebagai alternatif untuk perkahwinan. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa orang Barat lebih memilih pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan. Pertama ialah mereka mengamalkan sistem sekularisme. Majoriti masyarakat Barat mengamalkan sistem sekularisme yang mana fahaman ini menolak agama daripada dimasukkan dalam segala urusan seperti politik, negara, budaya dan sebagainya. Kedua ialah faktor cinta.
Orang Barat percaya bahawa setiap orang memerlukan teman hidup kerana romantik adalah perkara yang paling utama di dalam sesebuah perhubungan, sama ada dengan berkahwin atau tidak. Ketiga ialah faktor feminisme, iaitu sebuah gerakan kaum wanita yang memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Dengan demikian, golongan feminisme di Barat menganggap bahawa perkahwinan akan menjadi satu halangan terhadap kebebasan golongan wanita. Manakala faktor yang keempat ialah hak kebebasan seksual. Menurut Zul Azmi Yaakob dan Zailan Morris 2014, masyarakat Barat memperjuangkan hak mereka untuk mengamalkan budaya seks bebas meskipun tanpa perlu berkahwin. Oleh itu, hubungan seksual yang dilakukan adalah secara rela dan secara suka sama suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Anis binti Johari akan menyambung pada tajuk Pembinaan Keluarga Tanpa Ikatan dari Perspektif Islam. Islam menetapkan batas-batas pergaulan yang perlu dijaga antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Antara batas pergaulan yang perlu dijaga adalah tidak boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan ajnabi tanpa ditemani oleh mahram bagi lelaki atau perempuan tersebut. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dan perempuan yang ajnabi, melainkan yang bersama-sama perempuan tersebut mahramnya. Maka dapat disimpulkan bahawa perbuatan membina keluarga tanpa ikatan dari perspektif Islam adalah haram dengan ijma' para ulama dan dikira sebagai halwat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa tidak sesekali bersunyi-sunyian seorang lelaki ajnabi dengan seorang wanita ajnabiah kecuali datang yang ketiga di antara mereka berdua, iaitu syaitan. Pembentukan institusi keluarga Islam bermula daripada perkahwinan. Malah, agama Islam itu sendiri amat menganjurkan mereka yang berkemampuan untuk berkahwin. Antara dalil dan hadis yang menyarankan agar umat Islam bernikah adalah, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Surah An-Nisa ayat ketiga. Dan pada hadis Rasulullah SAW bersabda, kawinlah kamu dan beranak pinaklah kamu kerana sesungguhnya aku berbangga kerana banyak bilangan kamu pada hari kiamat kelak. Antara tujuan perkahwinan dalam Islam, yang pertama, memastikan kelangsungan zuriat umat manusia yang beriman mengikut landasan yang betul. Yang kedua, memenuhi dan menyempurnakan tuntutan hawa nafsu mengikut jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus menyelamatkan manusia daripada kejahatan nafsu syahwat dan memelihara manusia dari perkara yang haram. Yang ketiga, mewujudkan keluarga yang sakinah, bermaksud tenang, mawaddah,
cinta dan rahmah berkasih sayang. Dan yang terakhir sekali, melaksanakan satu sistem pengurusan yang teratur di dalam kekeluargaan, yang mana ianya dapat membina perasaan tanggungjawab dalam diri setiap individu yang kemudiannya dapat membina masyarakat yang berguna. Seterusnya, saya Iman Alia binti Arifin akan membentangkan kesan tanpa ikatan perkahwinan terhadap pembentukan masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua makhluknya, sama ada manusia, haiwan, tumbuhan atau benda-benda lain berpasangan sebagai fitrah alam semesta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 36 yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Perintah untuk berkahwin adalah suatu tuntutan agama yang perlu dipatuhi kerana arahannya jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabawi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud, dan kahwinkanlah orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah Maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi Maha mengetahui. Perintah berkahwin juga jelas diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia agar memenuhi keperluan fitrah ini. Sabda Rasulullah SAW, apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu redai agamanya dan amanahnya, maka kahwinilah dia. Jika kamu tidak melakukan demikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan juga kerosakan yang besar. Berpasangan merupakan fitrah manusia. Tanpanya, keseimbangan alam semesta akan rosak binasa. Misalnya, wujud pelbagai jenis penyakit, nasab keturunan yang tidak keruan dan juga impak negatif yang lain. Oleh hal demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan berkahwin bagi menjaga keseimbangan di samping memenuhi fitrah tanpa melampaui batas atau kurang. Di samping itu, dapat melahirkan masyarakat yang berada pada fitrah yang betul. Kesan yang kedua adalah menyebabkan jiwa dan rohani terganggu. Tanpa adanya pasangan hidup, kehidupan seseorang menjadi sunyi. Ketenangan jiwa serta rohani turut terganggu. Misalnya, kewujudan masalah mental dan sebagainya. Manusia sejak kecil ditemani oleh seseorang seperti ibu bapa, keluarga dan juga rakan. Mereka memerlukan seseorang untuk berbicara atau meluahkan segala perkara kepada seseorang. Apabila menginjak ke dunia dewasa yang lebih mencabar, dia memerlukan seseorang untuk menemaninya dan mendampinginya. Kehadiran seseorang secara tidak langsung akan melahirkan ketenteraman jiwa, kasih sayang dan juga belas kasihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Dalam surah Al-Baqarah potongan ayat 182 juga, Allah Ta'ala turut berfirman yang bermaksud, isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Ayat ini mengibaratkan bahawa pasangan suami dan isteri sebagai pakaian di antara satu dengan yang lain. Pakaian pada asasnya berperanan menutupi atau melindungi dari sebarang unsur atau menghindarkan si pemakainya dari sebarang bahaya atau perkara yang tidak diingini. Begitu juga dengan suami isteri, masing-masing saling menjaga kehormatan dan kemuliaan di samping memberi kebahagiaan dan ketenangan di antara satu sama lain. Oleh itu, perkahwinan adalah sangat dituntut bagi mengelakkan masalah jiwa dan kerohanian diri sekaligus melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Kesan yang ketiga adalah keruntuhan akhlak. Tanpa ikatan perkahwinan, individu akan mudah terjebak dalam kancah kemaksiatan seperti penzinaan dan kelakuan sumbah yang lain. Perkara ini meruntuhkan akhlak manusia yang seharusnya dibentuk sebagai manusia yang bertamadun. Jika tidak dibendung, kemaslahatan akan menjadi semakin berleluasa seperti kemunculan wabak penyakit yang bahaya, misalnya HIV dan AIDS. Selain itu, keharmonian hidup masyarakat juga akan semakin merundung.
nilai maruah dan kemanusiaan juga akan kian merosot di dalam sesebuah negara. Jika perkahwinan itu dihalang atau dihapuskan, akan terjadinya akibat yang sangat buruk bukan sahaja pada individu, bahkan kepada masyarakat dan juga negara. Individu yang dihalang dari berkahwin akan berusaha memenuhi nafsunya dengan melakukan hubungan yang dilarang oleh Islam seperti perbuatan zina, dan ia jelas merupakan perbuatan yang sangat dikutuk dalam agama. Oleh hal demikian, perkahwinan dapat menjamin individu dari terjebak ke dalam kancah maksiat atau sebarang perbuatan yang keji. Segala keinginan manusia dapat disalurkan ke jalan yang betul, iaitu memenuhi kemahuan syahwat berdasarkan syariat yang telah ditetapkan di dalam Islam. Langkah awal ini dilihat amat penting bagi menghasilkan generasi yang baru Langkah awal ini dilihat amat penting bagi menghasilkan generasi baru yang terpelihara akhlak dan perilaku selaras dengan tuntutan Islam. Kesimpulannya, keluarga lahir dari ikatan perkahwinan antara dua individu yang kemudiannya berkembang menjadi satu institusi keluarga. Institusi keluarga amat penting dan menjadi asas dalam pembentukan masyarakat Islam. Daripada keluarga lah kita dapat membina peribadi individu yang baik, seterusnya melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Maka akan terlahirlah negara yang aman makmur serta diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan juga dikira sebagai satu ibadat. Islam mengangkat perkahwinan sebagai satu ibadat kerana yang pertama, ianya memberikan sumbangan kepada agama, pembangunan negara dan juga masyarakat. Yang kedua, kerana perkahwinan ini merupakan satu pelaksanaan perintah Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan yang ketiga, menunaikan amanah Allah iaitu mendidik anak-anak. Sekian, terima kasih.